Assalamualaikum dan selamat pagi Cik Nabihah. Saya Izzah dan ini Cik Hanan. Kami merupakan kaunselor di universiti ini. Boleh perkenalkan diri kamu? Selamat pagi Cik Izzah dan Cik Hanan. Saya Nabihah binti Zuraidi berasal dari Kota Baru, Kelantan. Saya mempunyai kelulusan sarjana muda dalam bidang kaunseling dari Universiti Utara Malaysia. Saya baru bergraduasi pada bulan Oktober lepas. Ketika belajar, saya telah menjalani latihan industri di Pusat Bimbingan dan Kaunseling SK Bandar Baru, Sintuk, Kedah. Saya belum pernah bekerja dengan mana-mana syarikat lagi. Saya ke sini untuk memohon jawatan sebagai kaunselor. Bolehkah saya tahu mengapa kamu berminat untuk memohon jawatan sebagai seorang kaunselor? Okey, baiklah. Tujuan saya memohon jawatan sebagai kaunselor adalah disebabkan oleh masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar universiti dan saya ingin membantu mereka yang menghadapi masalah dalam pembelajaran atau pelbagai aspek yang boleh mempengaruhi emosi dan pembelajaran mereka. Okey, selamat pagi Cik Nabihah. Jika begitu, kami ingin mengajukan beberapa soalan dan memohon pendapat dari Cik Nabihah sendiri berkaitan dengan situasi pembelajaran atas talian yang sedang dijalankan di semua institusi pendidikan di Malaysia. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan para pelajar terpaksa menjalani proses pembelajaran secara kelas atas talian. Boleh terangkan sedikit apa yang kamu tahu mengenai kesan kelas atas talian terhadap kesihatan mental pelajar? Berdasarkan pengetahuan saya, kebanyakan pelajar menghadapi persekitaran di rumah yang kurang sesuai, di mana pelajar harus menyesuaikan diri dengan persekitaran pembelajaran yang baru. Dalam pada itu, persekitaran yang bising di rumah mereka yang mempunyai adik-beradik kecil juga akan terganggu. Hal ini akan menyebabkan mereka sukar untuk lebih fokus semasa kelas pembelajaran atas talian sedang berjalan. Selain itu, gangguan jaringan internet semasa pembelajaran juga dapat memberi kesan terhadap kesihatan mental pelajar. Pelajar akan berasa tertekan dengan kelajuan talian internet yang lemah di rumah dan ada setengah pelajar tidak mampu untuk membeli internet berbanding dengan kemudahan internet yang disediakan di sekolah atau kampus. Jika talian internet terganggu, pelajar akan ketinggalan semasa proses pembelajaran yang sedang berjalan. Ia juga akan menyukarkan pelajar untuk menghantar tugasan kepada pensyarah pada masa yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan pelajar kurang semangat untuk belajar dan memahami apa yang telah diajar oleh pelajar. Selain dari masalah yang telah dibincangkan tadi, adakah kamu setuju bahawa rakan-rakan juga merupakan salah satu punca yang boleh menyebabkan para pelajar menghadapi tekanan semasa pembelajaran atas talian? Ya, saya juga berpendapat sedemikian. Hal ini kerana setengah pensyarah memberikan tugasan yang perlu disiapkan secara berkumpulan. Kebiasaannya, satu kumpulan mempunyai 3 hingga 10 orang ahli. Sepanjang tempoh untuk menyiapkan tugasan tersebut, terdapat juga masalah seperti ahli kumpulan tidak dapat dihubungi atau tidak menyertai pembincangan dalam kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang diberi. Justru itu, para pelajar akan berasa tertekan disebabkan oleh rakan-rakan tidak memberikan kerjasama sepenuhnya dengan ahli kumpulan yang lain. Betul tu Cik Nabihah. Ramai juga para pelajar yang mengadu akan masalah ini kepada saya. Ramai juga pelajar yang tidak menghiraukan masalah ini walaupun mereka telah menyusahkan ahli kumpulan yang lain. Benar sekali Cik Hanan. Seterusnya, apakah strategi atau langkah yang boleh dilaksanakan untuk membendung kesan tersebut? Antara langkah yang boleh diambil oleh pelajar ialah melakukan pelbagai aktiviti seperti senaman. Sebagai contoh, berdiri dan ambil masa 1 atau 2 minit sahaja untuk melakukan aktiviti senaman di depan skrin agar emosi lebih seimbang dengan kapasiti intelektual serta kemampuan berfikir. Seperti yang kita tahu, aktiviti senaman boleh juga mengurangkan stres di samping dapat menyihatkan tubuh badan kita. Oleh itu, pelajar digalakkan untuk sentiasa melakukan senaman sekurangnya setiap petang. Saya setuju dengan jawapan kamu Cik Nabihah. Pada pendapat kamu, adakah ibu bapa memainkan peranan penting dalam menangani masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti semasa pembelajaran atas talian dijalankan?
Pada pendapat saya, peranan ibu bapa amatlah penting dalam menangani masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti. Hal ini kerana ibu bapa merupakan tanggungjawab yang besar terhadap anak-anak dan keluarga. Mereka seharusnya memberi sokongan terhadap anak-anak, terutamanya dalam pembelajaran, agar anak-anak dapat mencapai kejayaan yang cemerlang. Antara perkara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah dengan sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak mereka, terutamanya mengenai pembelajaran, supaya mereka sentiasa merasakan bahawa ibu bapa mengambil berat akan keadaan mereka, terutamanya sepanjang pembelajaran atas talian dijalankan. Kita sebagai ibu bapa mungkin merasakan tekanan emosi itu perkara kecil. Namun sebaliknya, para pelajar merasakan tidak ada yang memahami mereka dan mereka semakin tertekan dengan situasi itu. Oleh itu, sebagai ibu bapa perlulah sentiasa memahati perasaan anak-anak dan sentiasa berkomunikasi dengan mereka walaupun mereka sendiri telah besar, bahkan telah menjadi pelajar universiti. Dengan komunikasi ini, anak-anak mempunyai tempat untuk meluahkan perasaan mereka dan sedikit sebanyak boleh melepaskan beban tekanan mereka. Ya, saya setuju dengan pendapat Cik Nabihah tadi. Peranan ibu bapa adalah paling penting kerana mereka yang berada paling dekat dengan para pelajar iaitu di rumah. Walaupun anak-anak telah dewasa, namun ibu bapa tidak boleh mengabaikan anak-anak mereka dan seharusnya memberikan perhatian terutama kepada anak yang merupakan pelajar universiti yang juga sedang menjalani kelas dalam talian semasa pandemik ini. Sepanjang pembelajaran atas talian, saya sering melihat keluhan para pelajar di media sosial mengenai pensyarah. Mereka memberitahu bahawa sesetengah pensyarah sering memberikan tugasan kepada pelajar sehingga membebankan mereka. Pada pendapat kamu, apakah yang seharusnya dilakukan oleh para pensyarah untuk mengurangkan beban pelajar supaya masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar dapat dikurangkan? Baiklah, saya sebagai seorang graduan dari universiti yang pernah melalui pembelajaran atas talian amat bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh pelajar lain. Jadi, pada pendapat saya, pensyarah mestilah sentiasa berkomunikasi dengan pelajar kerana ia dapat mengurangkan beban pelajar tersebut. Pensyarah mestilah memahami emosi pelajar melalui beberapa kaedah seperti melihat air mukanya, memahami latar belakang keluarganya, status sosioekonomi dan aspek kesihatannya. Pemahaman dari pensyarah terhadap emosi para pelajar dapat mendorong para pelajar untuk terus komited dalam pembelajaran atas talian. Oleh itu, ia dapat mengelakkan pelajar universiti daripada mengalami masalah kesihatan mental. Selain itu, para pensyarah juga boleh mengambil inisiatif dengan mengadakan sesi santai bersama pelajar untuk bercerita dan meluahkan apa yang dihadapi oleh pelajar, juga boleh memantau tugasan pelajar serta membimbing pelajar dalam tugasan yang diberikan. Ulasan yang menarik dan padat daripada Encik Nabihah. Saya bersetuju bahawa kelas dalam talian memberi kesan yang sangat mendalam terutama kepada emosi para pelajar. Sebagai bekas mahasiswa, adakah kamu sendiri menghadapi masalah tersebut ketika menjalani kelas dalam talian? Dan pada pendapat kamu, bagaimana masalah yang dihadapi oleh para pelajar mempengaruhi markah ujian akhir semester mereka? Ya, saya sentiasa menghadapi masalah terutama apabila jaringan tiba-tiba putus dan saya tidak dapat masuk ke kelas yang menyebabkan saya tertinggal beberapa pembelajaran penting. Selain itu, ketika berlaku gangguan jaringan semasa saya menjawab soalan kuis atau sedang dalam pembentangan atau menyebabkan saya kehilangan markah tersebut. Hal ini demikian kerana kuis yang diberikan oleh pensyarah hanya meminta untuk diserahkan sekali sahaja, di mana ia adalah kuis dalam talian menyebabkan saya tidak dapat menjawab untuk kali kedua. Pada pendapat saya lah, hal inilah yang menyebabkan kesihatan mental pelajar terjejas dan menyebabkan mereka tidak fokus terhadap ujian dan akibatnya memberi kesan negatif kepada markah ujian mereka. Namun begitu, kebaikan kelas dalam talian adalah di mana pensyarah akan merakam video kelas pembelajaran tersebut. Jadi, para pelajar dapat melihat semula rakaman itu untuk tujuan ulang kaji, terutama apabila tiba waktu peperiksaan. Baiklah, sebagai seorang kaunselor yang menawarkan perkhidmatan sokongan psikologi
Bagaimana kamu akan menjalankan tugas kamu sebagai seorang kaunselor untuk membantu para pelajar yang menghadapi masalah kesihatan mental? Baiklah, sebagai seorang kaunselor, ia merupakan tugas kita untuk membantu semua orang yang menghadapi masalah berkaitan dengan emosi, terutama para pelajar. Setengah pelajar tidak gemar berkongsi dengan ibu bapa, terutama mereka yang menghadapi masalah keluarga dan lebih mendiamkan diri daripada meluahkan. Dalam hal ini, kaunselor perlulah memainkan peranan penting untuk mendorong para pelajar menyertai sesi kaunseling dan menarik mereka untuk berasa selesa berkongsi masalah mereka. Jika ibu bapa tidak mendengarkan mereka, maka mereka seharusnya yakin bahawa kaunselor dapat membantu mereka dan tidak berfikir panjang untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Dengan ini, kesihatan mental mereka tidak terjejas dengan tekanan yang diberikan oleh mereka. Baiklah, saya setuju. Selain itu, rakan-rakan juga berperanan penting terutama dalam menyiapkan tugasan kumpulan yang diberikan oleh pensyarah. Jadi, para pelajar mestilah memastikan mereka sentiasa bekerjasama kerana mereka juga seorang pelajar yang mengalami kesukaran pembelajaran atas talian. Pada pendapat kamu, bagaimana rakan-rakan dapat membantu dalam menangani masalah tugasan berkumpulan yang kerap menjadi isu hangat dalam kalangan pelajar universiti? Memang benar, rakan-rakanlah yang seharusnya bekerjasama dengan memaklumkan kepada ahli kumpulan yang lain jika mereka menghadapi masalah seperti masalah jaringan dan tidak dapat dihubungi. Ahli kumpulan juga mestilah bekerjasama dengan memberikan jawapan terhadap apa sahaja yang ditanya di dalam mesej kumpulan. Oleh itu, tugasan dapat disiapkan dan dihantar tepat pada masanya dan ini dapat memberi kesan positif kepada rakan-rakan yang lain di mana mereka tidak perlu mengalami tekanan terhadap ahli kumpulan yang tidak bekerjasama. Sebagai pelajar universiti yang menjalankan kelas dan talian, mereka seharusnya lebih memahami tekanan itu kerana mereka juga menghadapi situasi yang sama dengan pelajar yang lain. Terima kasih. Terima kasih Cik Nabihah atas kerjasama dan pandangan yang bernas itu. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahawa semua pihak termasuk ibu bapa, pensyarah, kaunselor dan rakan-rakan memainkan peranan penting untuk mengawal masalah kesihatan mental para pelajar, terutamanya semasa pembelajaran atas talian sedang dijalankan. Sebagai seorang kaunselor juga, kita mestilah sentiasa mengambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dari masa ke semasa dengan menghubungi pelajar tersebut untuk bertanyakan tentang masalah mereka. Kita sedia maklum bahawa kesihatan mental pelajar yang menghadapi kelas online terjejas apabila mereka menghadapi berbagai masalah, termasuklah masalah jaringan, persekitaran di rumah dan juga terlalu banyak tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Jika tindakan awal tidak diambil untuk membantu para pelajar ini, para pelajar menghadapi masalah ini akan memberi kesan buruk terhadap masa depan mereka. Jadi, sebagai seorang kaunselor, kita haruslah mengambil inisiatif untuk membantu para pelajar kerana ia merupakan tugas utama kita yang bekerja dengan masyarakat dan memberi khidmat sokongan psikologi. Setakat itu sahaja temu duga kita pada hari ini dan saya berharap Cik Nabihah dapat menjalankan tugas sebagai seorang kaunselor dengan baik. Terima kasih kerana menghadiri temu duga pada hari ini.